Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekarang ini saya ingin membawakan Anda sahabat semua ucap tamah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Temu Anwar bersama dengan pelajar-pelajar UPNM. Terbaik sahabat semua. Jadi ini antara program aktiviti yang seringkali diberi ataupun dibuat oleh Perdana Menteri kita untuk bersama dengan pelajar-pelajar, rakyat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, antara intipati yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda apabila Datuk Seri mengatakan beliau lemas dengan pembangkang hari ini yang asyik mempertahankan golongan T15. Apa yang berlaku? Jadi sahabat semua, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Div-Div kehormat yang hadir pada hari ini. Kita sekali lagi memberikan tepukan yang paling gemuruh kepada Yang Berhormat Datuk Seri yang kami sayangi. Selamat datang ke UPNM, Datuk Seri. Ya. Malaysia. 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 Dengan itu saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri ke pentas untuk sama-sama kita dalam program Temu Anwar pada 1 November 2024 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Silakan. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri. Kami sangat teruja menunggu kehadiran Datuk Seri tadi berdebar-debar menunggu kehadiran Datuk Seri pada hari ini. Saya tengok tenang, tak ada yang berdebar. Ya, semua rasa begitu bersemangat nak jumpa Datuk Seri sebenarnya pada hari ini. Jadi kita tahu sedia maklum pada hari ini Datuk Seri, saya Selasih Buah Bidara dengan izin Datuk Seri, saya Jessica mohon untuk berbicara. Datuk Seri, di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ditubuhkan pada 10 November 2006 dan pelajar kita setakat ini 4,859 pelajar dan staf kita seramai 1,039 staf. Jadi dengan kapasiti yang ada di UPNM ni Datuk Seri, kita rasa masih kapasiti yang ramai, pelajar semakin ramai memilih UPNM. Jadi mohon jugalah pandangan Datuk Seri, adakah peluang untuk membesarkan lagi UPNM ini ataupun lebih ramai pelajar nak masuk sebenarnya. Jadi kita nak mohon dengan permulaan. Saya datang dari Anwar bukan sebagai Menteri Kewangan. Sekali Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri. Itu kami harapkan Datuk Seri. Yang ni Menteri suruh ke Naib Chancellor suruh? Bukan, sebab kami mengharapkan dari sebagai seorang pensyarah di sini, kita melihat keperluan tersebut Datuk Seri. Okey, terima kasih Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saya terima kasihlah kepada Menteri Zamri dan Sri Khalid, Naib Chancellor Tuan Jeneral Mazuki dan sahabat saya Tan Sri Syed Azman dan Timbalan Menteri dan semua yang hadir. Memang ini kesempatan pertama saya menemui mahasiswa dan staf di UPNM dan tentu harapannya agak tinggi kerana ada yang agak istimewa, yang unik dalam pembentukan dan latihan di universiti ini. Universiti ini mempersiapkan tenaga barisan depan pertahanan negara. Kecekalannya, kepintarannya, kemahirannya, keterampilannya semua itu diasaskan di sini. Maka kalau tidak salah kalau kita meletakkan harapan yang tinggi dan tanggungjawab yang besar. Dan saya datang untuk bagi mesej itu bahawa memang benar melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertahanan, tumpuan itu yang agak utama di universiti ini. Bukan maksudnya untuk meminggirkan kepentingan universiti lain. Tetapi mana-mana negara, permulaannya itulah keselamatan. Saya masih ingat lagi bila Khalifah Omar Abdul Aziz, itu yang dia sebut Omar Thani, salah seorang pemimpin Islam yang terkemuka selepas Khulafaur Rashidin. Itu bila ditanya oleh anaknya Abdul Malik, anaknya itu agak semangat kental, kuat, minta ayahnya itu laksanakan Islam segera, jangan tolak ansur. Jangan tolak ansur untuk melaksanakan syariah dan sebagainya. Dan kebijaksanaan pimpinan ini, jawapannya itu menarik. La ta'jal ya bunayya. Jangan gopoh, wahai anakku. Kerana kalau gopoh, ada kerusakan. Dia jawab susulan beri itu, suatu hal yang sangat relevan untuk perhatian saudara. Tanggungjawab saya sebagai khalifah katanya ialah pastikan
keamanan dan kestabilan negara ini. Itu masa itu wilayah Islam masa itu ya. Ini kadang-kadang dalam kita memacu pertumbuhan yang agak cergas dan rancak, kita lupa. Saya lihat dalam perdebatan di parlimen dan sebagainya, ini dianggap sebagai suatu yang biasa. Dia lupa bahawa negara ini boleh memacu pertumbuhan. Negara ini boleh dianggap sebagai semiconductor hub. Dia boleh menuju ke arah energy transition dan mendapat tarikan dunia pelabur-pelabur besar dalam bidang digital dan AI. Itu kerana apa? Kerana negara ini aman dan stabil. Maknanya faktor keselamatan negara dan anak-anak muda dilatih untuk memimpin benda ini. Itu satu tugas yang sangat besar. Saudara-saudara lebih arif daripada saya tentang teori peperangan. Clausewitz ataupun Don Kagan. Ya. Peperangan atau serangan kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang paling mengejutkan, tidak dijangka. Winston Churchill sebelum Perang Dunia Kedua, tak kala berbicara soal Hitler, tidak ini soal orang anak muda yang bengis dan fikirkan soal kekuatan dan semangat negara dia, Nazism dan sikap pelampau, tapi tidak berbahaya. Itu Churchill. Churchill itu di antara yang dianggap sejarawan, pemikir pintar, walaupun he's a great imperialist, kejam terhadap negara-negara yang dijajah. Tapi saya nak nilai dia sebagai kepintaran dia. Masih melakukan kesilapan besar. Apa kesilapan besar? Dia tidak menganggap ada kemungkinan serangan. Saya tidak mengandaikan kita ada masalah itu. Jangan kadang-kadang media dia kata Anwar membayangkan Malaysia akan diserang pada bila-bila masa. Jangan dong. Ya. Tapi yang saya katakan, mana-mana negara pun dia tidak boleh remehkan soal persiapan yang cukup. Ya. Apa maksud persiapan? Minta maaf Jessica sekejap. Ya, tak apa, silakan. Saya pernah jadi profesor, itu masalahnya. Kuliah panjang. Persiapan yang dimaksudkan itu tentulah latihan, kecekalan, keterampilan, kepintaran, pemikiran yang strategik dan kelengkapan yang baik. Dan ini ada kaitannya dengan soal disiplin dan nilai. Sebab itu kalau soal disiplin di universiti lain itu penting, dia maha penting di universiti ini. Ya, saya sebut kepada Naib Chancellor tadi, 5 senior saudara yang di Sungai Buloh. Saya kebetulan tak kala training di Sungai Buloh, saya sempat jumpa mereka. Anak-anak tu baik, sopan, cerdik. Jadi saya tak boleh lama sebab saya kan dikawal rapi. Dan saya minta sebahagian pegawai penjaga itu yang agak simpati, saya kata, saya nak jumpa ni. Apa problem dia sampai macam tu sekali? Nah, ini saya nak bagi pandangan supaya anak-anak betul-betul teliti. Dia kelompok kecil. Dia bukan mewakili keseluruhan mahasiswa. Tapi budaya itu mengizinkan. Dan ini budaya samsing, bully, gangsterism dalam sistem pendidikan kita di sekolah-sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, Mahat Tahfiz, sekolah agama. Ini menyebutkan aliran kegilaan ini kerana kita bicara soal ilmu dan rituals, tidak akhlak dan nilai. Kita ada disiplin ketenteraan, tapi tidak tahu disiplin itu mendidik manusia. Yang disebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, itu mengangkat darjat kemanusiaan. Itu tidak hanya pada ilmu itu penting, tapi pada penghayatannya. Sebab itu kalau tanya saya apa dia falsafah pendidikan, itu dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, adabani rabbi fa ahsana
fa'ahsan ta'dibi. Ya, itu melatih, mendidik adab dan akhlak. Jadi ini cabaran bagi kita. Ya, pimpinannya, naib chancelornya, profesor dan pensyarah, termasuk saya dan rakan-rakan menteri, bahawa dalam program pendidikan dan latihan itu aspek nilai dan akhlak ditekankan. Kerana kelemahan kita menyebabkan kita ambil sikap permisif, mengalah, toleran terhadap bullying. It cannot happen if the culture reject that. It creates a tradition and culture because it is generally accepted, and this is sickening thing yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu saya bagi tahu kepada Menteri Pendidikan, jangan tolak ansur. Kita dah bagi amaran, bagi nasihat, jangan tolak ansur sama sekali, kerana ia tidak berlaku secara terpisah. Ia berlaku kerana budayanya yang kita pertahankan. So saya nak mengulangi itu. Apa hubungan dengan pendidikan yang nak sampaikan? Kerana apa artinya kepintaran dan keterampilan dan kehebatan dan kemuliaan tanpa nilai dan akhlak dan adab. Kita latih pemimpin-pemimpin dunia yang dianggap korupnya. Apa dia sudah ingat dia bodoh, tidak ada pendidikan, tidak ada kemahiran? Ada. Tetapi rendah akal budinya dan nilainya. Dan ini termasuk yang saya katakan sistemik dalam semua bidang. Termasuk apa yang bicarakan sudah dalam bidang ketenteraan. Cara beli senjata, cara tender, cara rundingan, cara commission. Ini semua ada kaitan dengan nilai dan akhlak. Jadi cabaran kepada anak-anak ialah keterampilan, kebijaksanaan dan tentunya nilai. Sebab itu dalam ini yang kalau saya sering sebut kalau dalam dialog dengan anak mahasiswa, bila Sayyidina Ali ditanya tentang education, dia kata mesti sampai ke tahap lazzatul ma'rifah, the love for scholarship, with good character and good values. You see, dia sebut ma'rifah. Ma'rifah ni wisdom. Wisdom itu hanya dengan pemupukan nilai. Kalau saudara yang familiar dengan Western literature, I'm sure Jessica is, T.S. Eliot for example, dia categorize information, knowledge, wisdom. Kita ni information bercambah dengan social media, dengan IT. Name it, you have the answer. That's called information. Ada information yang menyesatkan, yang merendahkan akal budi, yang corrupt your mind, itu juga information. Sebab itu kita categorize information dengan ilmu, knowledge. Knowledge, ada knowledge yang membawa kebaikan dan yang membawa kerusakan. Sebab itu dia ada information, knowledge, atas sekali itu wisdom. Ini selari dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, lazzatul ma'rifah, bahwa is not just mushrooming of information, abundance of knowledge, but wisdom that one need to acquire. Itu dia mukadimah saya dengan harapan anak-anak bangkit di universiti ini sebagai first class students with first class ideals and first class character. Arigatou gozaimasu. Ya, yang Bapak Datuk Seri, saya sangat berminat Datuk Seri bercakap tentang excellent without soul yang selalu dibincangkan. Dan satu lagi mungkin juga pelajar nak tahu berkaitan dengan mengakar ke bumi, menggapai ke langit. Dah jadi satu kata-kata yang saya Jessica ni follow Saya follow Datuk Seri. Bahaya ni. Mengakar ke bumi, mengapai ke langit. Saya sangat suka. Mungkin lebih ingat tahu. Dan masalah sekarang ni kesihatan mental juga merupakan satu masalah yang agak serius kalangan belia kan. Jadi saya harap Datuk Seri mungkin boleh berkongsi bagaimana untuk menjadi seorang pelajar yang punya semangat patriotisme, semangat jati diri yang tinggi dan tidak lupa akarnya, di mana akar yang patut dan kuatnya di situ. Datuk Seri, silakan.
Kita Malaysia ni satu negara hebat. Satu negara yang punya potensi yang luar biasa. Ada orang melihat dari sudut negatifnya kerana kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama di wilayah. Tapi kita sebagai manusia yang waras tahu bahawa kepelbagaian ini anugerah Tuhan. Kita tidak memilih menjadi putih atau gelap. Kita tidak memilih untuk menjadi Melayu atau Cina atau India atau Iban. Sebab itu saya katakan anugerah Tuhan. Sebab itu bila Allah angkat darjat itu darjat manusia. Sebab itu saya katakan untuk maju ke depan kita mesti mengakar ke bumi. Kadang-kadang orang kalau tengok elit bandar ni kadang-kadang kalau bicara tegur saya apalah ni tekan sangat bahasa Melayu. Now the challenge is English. Of course, saya tak menafikan kepentingan Inggeris, bahasa Inggeris. Tapi kita kan Malaysia. Jadi akar itu harus ada. Budaya kita ada, sopan santun kita ada. Dan ini kekuatan yang tidak ada di tempat lain. Kalau ada, coraknya berbeda. Itu mengakar ke bumi. Tapi di samping itu kita mesti menggapai di langit. Kalau kita akar asyik budaya lama, ada yang lapuk dong. Ya, ada yang menyesatkan. Jadi akar ke bumi, jangan kita tinggal untuk menggapai yang di langit. Energi baru, green energy, green hydrogen. Kemudian digital, AI, IoT. Semua ini menggapai di langit. Tapi kalau digapai di langit, kemudian tak akar di bumi, kita jadi terasing. Dia bukan anak Malaysia. Itu yang saya tekankan soal. Begitu juga bila sebut Harry Lewis, excellence without the soul, yang kita cuba popularkan. Kerana dia dean di Harvard dulu, a senior dean di Harvard. Siapa boleh pertikai Harvard itu pusat kecemerlangan ilmu? Name it, the top professors, top scholars. Saya ingat kalau masa saya mengajar di Georgetown, ke beberapa siri kuliah di Harvard itu soalan itu, mana seorang profesor ataupun penceramah mesti datang dengan persiapan yang cukup rapi untuk tajuk yang tertentu. Kerana anak-anak juga dilatih creative thinking, critical thinking. Dia tidak hanya angguk dengar, no, question. Meneroka alam pemikiran baru. Tetapi kata Harry Lewis, yes, excellence. Tapi yang tidak ada apa? Soul. Dia tidak ada jiwa, tidak ada akal budi. Jadi ada Boston, a great university. Di luarnya ada orang kulit hitam yang didiskriminasi. Itu tidak mengganggu mereka. Tidak menyentuh hati nurani dan dhamir mereka. Ada Islamofobia, itu tidak menyentuh mereka. Ada kemiskinan yang merempat, tidak mengganggu mereka. Kerana dia hidup dalam menara gading yang terpisah dari masyarakatnya. Ini disebut excellence without a soul. Yang kita nak di universiti ini excellence dan mesti ada soul. Ini yang saya katakan mengakar ke bumi. Dia answer dia. You make reference to Harry Lewis. No. Yeah, the other thing you mentioned pasal gangguan mental. Gangguan mental. Dalam belanjawan madani yang terbaru ni, saya berikan fokus yang tertinggi dalam isu ni. Ya, sama ada isu gangguan mental dan juga anak-anak yang autism itu diberikan tumpuan yang agak dan belanja peruntukan yang agak tertinggi dalam sejarah. Sebab saya tidak mau bicara soal keadilan sosial dan masyarakat ini tersisih daripada arus perdana. Sebab itu bagi saya soal kemiskinan tegar saya tidak tolak ansur. Ada pengajaran juga. Masa saya muda, kita terlibat dalam peristiwa baling anak-anak rakyat masa itu menderita kerana kemiskinan harga getah yang merudum dan kita bantah demonstrasi sikit dihantar ke Kemunting 2 tahun tanpa bicara. Itu latihan saya universiti pertama
selain daripada Universiti Melaya. Tapi apa pengajarannya? Bahawa ada keinginan untuk benar-benar selesaikan masalah kemiskinan. Sebab itu kita perkenalkan penyasaran subsidi. Kita kata T10 atau T15 ini. Maknanya orang kaya bayarlah lebih sikit. Kita sekarang subsidi, bagi subsidi. RON 95, RON 97, semua kita subsidi. Yang mahasiswa naik kereta ke motor pun bagi subsidi. Okey. Tan Sri Azman Rolls Royce pun subsidi juga. Nanti personal. Dan maknanya, tapi kalau kita dia bayar, bukan bayar ekstra dah, bayar tanpa subsidi. Itu saja yang kita buat. Maknanya bagi 85% rakyat kita bagi subsidi. 15% teratas yang sedang kita kaji, ya, apakah 13,000 mungkin agak terlalu rendah, nak tingkatkan lagi. Tetapi yang RM100,000 sebulan, ada RM1,000,000 pendapatan sebulan. Tapi kalau dengar pendapatan di parlimen, saya dengarkan lemas juga. Lebih ramai ahli parlimen yang berbicara pertahankan 315 daripada yang rakyat 85%, yang bawah M40 dan B40 dan T20 yang di bawah tu. Jadi saya rasa aneh. I'm sure Zamri kali pun dengar, tengok dalam perdebatan. Oh, apa yang jadi? Ya, siapa anti maha kaya? Saya tak anti maha kaya. Saya cuma kata, kamu kaya janganlah dapat ambil subsidi. Kamu kaya bayarlah. Okey? Nah, pergi hospital. Kalau hospital kerajaan, pendapatan kamu RM100,000 sebulan. Bayarlah sikit. Maka hospital tu boleh. Now, universiti. Maksud UPNM. Kalau ayah saudara, ya, pendapatannya RM100,000 sebulan. Mula sabar tak kita ambil sikit yuran tambahan berbanding. Maknanya tidak semua sponsor. Saya rasa mula sabar. Apakah itu diskriminate? Tak. Kan dia mampu. Apakah beban dia sampai bayar tinggi? Tidak. Bayar ala kadar. Dengan ini pendapatan universiti bertambah. Kita bantu yang di bawah. Ini saja yang falsafah kita. If you want to assist and care for the poor, we must have adequate resources. Yeah. We inherit huge debt of close to 1.5 trillion ringgit. We don't want to tax the people. So we tax a little the very rich and we withdraw subsidy to the very rich. That is essentially the philosophy, the economic philosophy of, people say it's Robin Hood, taking from the rich, giving the poor. It's not even Robin Hood. It's just withdrawing the subsidy, which means Malaysia happens to be one of the few countries in the world with the highest subsidy and the least tax base, smallest tax base. So we subsidize everybody. Can you imagine electricity? Before we conducted this program, implement this subsidy rationalization, the richest men in the country, through our policy, misguided, get subsidy from the government for his 10 or 15 air conditioning in his house. I mean, that is not fair. Are we taxing him extra? No. We're just saying you pay cost price. Don't receive subsidy. To me, it's fair. If they want to make use of this as a political issue and say that we are unfair or unjust, as they do, it's their business. Saya nak bagi tahu saudara, saya dah lama ni bertarung di luar. Saya dapat mandat dengan teman-teman saya. InsyaAllah, we will do our best. Kita akan laksanakan sebaiknya selamatkan negara ini dan selamatkan rakyat terbanyak. InsyaAllah.